Ini. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله الكرام. شاور الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Soal. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah wukuf dan kerja dahulu daripadanya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jumlah yang keenam pada menyatakan wukuf di Arafah dan menyatakan kerja yang dahulu daripadanya. Katanya orang yang ihram dengan haji itu apabila ia sampai ke Mekah, wukuf di Arafah, yakni hari yang ke-9 daripada Zulhijjah, maka jangan ia masuk ke dalam Mekah lagi, sebab hendak tawaf kudum dahulu daripada wukuf, bahkan hendaklah lekas pergi ke Arafah supaya dapat kesempatan wukuf di Arafah. Sebab wukuf adalah rukun haji, dia bukan wajib haji. Kalau dapat rukun tak dapat, maka haji tak sah. Nyanyi kita. Ya, dia terus kena pergi sana dulu. Bahkan naklah dilekas pergi ke Arafah supaya dapat kesempatan wukuf di Arafah. Mana betul Al-Hajj Arafah. Al-Hajj Arafah. Mana haji itu ialah sengaja rukun dia ialah wukuf di Arafah. Tetapi apabila sampai orang ihram dengan haji ke Mekah dahulu daripada hari wukuf di Arafah beberapa hari, maka sunat dia masuk ke Mekah supaya mengerjakan tawaf kudum. Kemudian boleh tinggal dia di Mekah padahal dia memakai ihram, menunggu di sana sampai kepada hari yang ketujuh daripada bulan Zulhijjah. Maka pada hari yang ketujuh itu sunat bagi imam berkhutbah di Mekah. Kemudian daripada sembahyang zuhur disuruhkan orang bersedia keluar berangkat ke Mina pada pagi-pagi hari Tarwiyah, itu hari yang ke-8. Hari ke-8 dipanggil hari Tarwiyah. Dan bermalam dia di Mina. Dan pagi-pagi hari yang ke-9 terus pergi ke Arafah kerana mengerjakan fardu wukuf. Kemudian masalah wukuf di Arafah itu manakah masa yang wajib dia?
Kata Imam Ghazali, berdiri wukuf di Arafah itu ialah dalam masa kemudian daripada gelincir matahari yang ke-9. Hari ke-9 gelincir di matahari masuk zuhur, itu masuk waktu dia. Hingga terbit fajar sadiq pada hari nahar. Sehingga terbit fajar sadiq, mana masuk subuh. Hari nahar, mana hari menyembelih pada hari yang ke-10. Ke-10 hari bulan, so zaman hari raya itulah. Kalau tak sempat, masa tak sempat, habis. Jawab dia haji dia tidak sah, ya. Jaga betul-betul ni. Hari tahun teknikal ni, tahun berapa tu kena? Tahun 80 lebih. Pernah berlaku. Dia silap jam. Tak boleh pergi. Ramai tak dapat wukuf. Nyanyi ke orang dan tak dapat haji lah. Kalau kena wajib haji dia bagi dam dia tahan lagi. Ya, bila rukun ni tak dapat habis. Guna masalah wukuf di Arafah, manakah masa yang wajib? Kata Imam Ghazali, berdiri wukuf di Arafah itu pada masa gelincir matahari hari ke-9 hingga terbit fajar sadiq, mana hari fajar sadiq waktu subuh, daripada hari nahar, mana hari menyembelih. Itu pada 10 hari bulan Zulhijjah. Guna masalah berjalan kaki pergi ke Arafah. Kata Imam Ghazali, disunatkan bagi orang yang ihram dengan haji itu berjalan kaki dari negeri Mekah hingga habis kerja hajinya. Jika kuasa ia berjalan kaki, ya. Dan sunat tekala keluar daripada Mekah ke Mina. Dia berjalan kaki dari negeri Mekah hingga habis kerja haji itu. Itu kalau terdaya itu terbaiklah. Dan kuasa berjalan, kalau tak kuasa, itu dah lain cerita lah. Dan sunat tekala keluar daripada Mekah ke Mina tu, membanyakkan mengucap talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Banyak ucap. Apabila sampai ia ke Mina, sahajalah ia mengucap doa ni. Allahumma haza Mina. Famnun alayya bima manantu. Bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atik. Minta Allah Ta'ala bagi kita bantuan mana. Wallahu mahadzal minan, inilah makna Mina. Pamnun, bantu alimu alayya bima mananta, dengan barang yang kau beri dengan dia bantuan akan aulia engkau dan ahli taat. Sebagaimana Allah beri bantuan kepada aulia dia dan kepada ahli taat, itulah kita minta Allah beri kita bantuan. Maka sunat dia bermalam di Mina hingga subuh. Maka bila sampai subuh hari Arafah itu, ya, sembahyang ia akan subuh, tidak ada tidak berapa lama maka matahari pun terbit dari atas bukit, ya, Subair. Pada masa itu berangkatlah pergi ke Arafah. Dan ucaplah doa ni, Allahumma ij'alha khaira ghadwatin ghadawtuha qad wa aqrabaha min ridwanika wa ab'adaha min sakhatik. Allahumma ilaika ghadawtu wa iyyaka rajautu wa alaika i'tamadtu wa wajhaka aradtu faj'alni mimman tubahi bihi al-yawm man huwa khairun minni wa afdal. Baca doa. Kemudian masuk dia ke Arafah dan pekerjaan dahulu daripadanya. Kata Imam Ghazali, apabila sudah sampai seorang ihram haji itu ke Arafah, dirikanlah khemah di tempat bernama Namirah, berhampiran Ibrahim AS. Kerana di situ tempat Rasulullah SAW mendirikan khemah. Macam kita pergi haji seorang, satu dunia begitu kan, berkebut cari tempat tu. Kalau kita pula dah dikhaskan kan, tak boleh payah nak ajak orang terlalu ramai. Kau dapat tu terbaik lah. Lepas ni kan seorang nak, satu dunia nak kan. Orang berjuta begini. Kalau dapat itu terlebih afdal. Sebab tempat tu kemah yang didirikan oleh baginda dalam Masjid Ibrahim dekat itu. Maka disebutkan di dalamnya bicara wukuf dalam tadi. Kemudian duduk ia antara dua khutbah itu. Maka pada ketika itu bang oleh tukang bang, mana muazzin dan imam pun masuk berkhutbah, akan yang kedua kemudian qamat, dan selesai khutbah itu selesai qamat.
Ya. Ya Allah. Ringkas je lah. Kemudian dijamakkan antara zuhur dan asar. Ya, jamak zuhur dengan asar. Allah. Serta kasar sekali. Ya, jamak serta kasar. Kita ni boleh ni, jamak saja boleh. Ya, kasar saja boleh. Jamak saja boleh, kasar saja boleh, tak ada jamak. Kasar sebelah, jamak sebelah boleh, tamam sebelah pun tak boleh. Mana-mana boleh. Dia buat jamak je. Kan? Tak ada kasar boleh. Tapi biasa kita buat jamak serta kasar. Kalau dia nak buat kasar saja tak ada jamak, boleh. Atau dia nak buat sebelah jamak, sebelah kasar, boleh. Sebelah tamam, boleh, tak ada masalah. Ada jamak tapi sebelah satu kasar, satu tamam. Nak ceritakan dibayar ni jawaz, mana-mana satu pun boleh. Sini yang afdal kita buat dua sekali, sebagaimana biasalah. Jamak serta kasar. Dengan satu bank tadi, dan dari proses sembahyang itu maka pergilah ke tempat wukuf Rasulullah SAW. Itu pada batu yang besar yang hampir di bawah Jabal Rahmah. Di bawah Jabal Rahmah tu ada tempat batu besar. Situ Rasulullah SAW wukuf. Kita kalau lawan dengan Afghanistan punya orang kalah kita. Dia melompat macam kambing gurun. Perempuan. Oh, dahsyat dia orang. Kita jalan melompat tergagak-gagak. Ya, sap. Biasa main pada pasir. Kebut dia orang. Maka yang terafdal wukuf di situ dengan menghadap kiblat, lagi berkendaan dan taklah membanyakkan tahmid, mana memuji Allah Taala, alhamdulillah, dan tasbih dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, baca tu banyak. Dan membanyakkan puji akan Allah Taala. Dan membanyakkan meminta doa. Dan membanyakkan taubat kepada Allah Ta'ala. Nah, perempuan yang berbual, membaca kitab berbual apa? Di sebelah tu yang berbual. Boleh tahan. Dan membanyakkan minta doa dan membanyakkan taubat kepada Allah Ta'ala. Dan membaca Al-Quran dan membanyakkan talbiyah. Dan membanyakkan mengucap selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi sahaja puasa pada hari Arafah tu. Orang tak pergi wukuf sunat puasa, kita sunat puasa. Bagi mereka yang duduk di sana, sebab dia nak menumpukan banyak doa, banyak ibadat, perlukan tenaga, bagi dia wukuf tak payah puasa itu. Dan tiada sahaja dia tu puasa pada hari Arafah supaya apa? Gagah badan, supaya bertenaga dan berkekalan minta doa. Sebab tu sempat mustajab doa. Sebab doa dia ada kala mustajab sebab nisbah tempat, ada nisbah masa. Nisbah tempat, nisbah masa. Dan jangan pula keluar daripada bumi Arafah itu melainkan kemudian daripada masuk matahari supaya menghimpunkan masa wukuf antara siang dan malam. Itu yang terbaik. Ya, dia jangan keluar daripada bumi Arafah melainkan kemudian daripada terbenam matahari. Masuk maghrib, tu patut beredat lah supaya dapat dua masa, siang dan malam, itu lebih afdal. Maka jika sekiranya dapat seorang itu wukuf pada hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah, barang satu saat pada ketika tersalah bilangan sehari bulan, maka ia terlebih baik bagi memeliharakan hajinya itu. Ya, ni ikhtiyat. Ya 9 kan kita wukuf, pada pergi 8 dulu gitu, lagi baik. Sebab kalau tersilap air bulan, kan? Kadang-kadang mungkin tersilap, bukan tersilap pun dia dah dapat. Itu maknanya. Dan dengan dialah mana jadi sentosa, mana lebih tenang kita, lebih kemah daripada luput wukuf di Arafah. Kerana barang siapa luput akan dia wukuf di Arafah,
hingga terbit fajar hari yang pada malam yang ke-10, maka luputlah hajinya. Dan habis nyanyi kan, kumpul duit banyak dah. 5 tahun kumpul duit, tiba-tiba haji tak jadi. Oh, nyanyi tuan-tuan. Jauh kan dekat, pergi pula setahun sekali, bila pada kuota pula macam-macam payah kan. Sebab tu kena betul-betul buat. Ya. Kena jaga betul-betul mana. Tunggu dulu macam tu kan ni. Tunggu Jumat Zain dia pula. Dia Bukit Pego tu, Belah Rahmah tu. Dia nak pergi haji kan, sebulan dia cuti mengajar. Dia tunggu kan, dia semak balik. Amati, mendetili maknanya ya. Supaya pergi tu dengan betul. Dia pergi sana, dia tengok parabola pun ada. Dia tengok Gusti kan. Macam-macam. Kau main bola, pergi haji tengok main bola. Alah, sihan ni. Macam-macam perangai. Akhir zaman 3 kategori. Ya, Islam menyatakan yang kaya pergi haji melancong, kata Nabi SAW. Dari banyak duit kan. Oh, sampai batu melontar pun hantar kat dia punya apa? Dia punya hotel. Kau main lagi. Macam lanon. Yang baik pergi haji ni orang apa kan? Orang Yaman. Yaman tu kalau pergi haji, koprak-koprak tu, jutawan pun. Dia sampai Mekah, dia buat macam dia apa? Orang miskin ni kan. Pakai baju buruk je. Kadang tak ada hotel, duduk tepi masjid. Dia nak izharkan fakir di Allah Ta'ala. Ini dah siap mantau. Kau main lagi. Ya. Allah. Jadi balik-balik haji. Haji apa panggil? Haji Papandam. Tahu haji Papandam? Belum naik haji makan 1, dan naik haji makan 5. Ya, dah balik haji lagi ganas tengok. Ya, lepas tu balik haji bagi slow, balik haji lagi ganas. Tu haji Papandam ni panggil. Banyak dapat haji Papandam. Dia ada kesan haji kan. Ada kena tengok. Mesti ada kesan. Ya, berubah perangai, berubah akhlak, ibadat dia makin rajin. Tu tanda haji tu terima lah. Kalau balik dia macam kan, tu tanda haji mardud. Tolak. Ngahan pula sibuk dengan berniaga, kata Rasulullah SAW. Dia orang ramai kan, dia tak tahu tambah juta-juta orang, lambat apa bang pun laku kan. Sekali musim haji berniaga, semakan kan. Dia orang berniaga dahsyat. Yang miskin pula meminta-minta. Pakat tak ada lah, semua penuh pun. Orang satu negara, satu dunia datang kan, nak buat kebajikan pula. Dan kita memang disunatkan bawa lebih duit untuk beri fakir miskin. Pergilah. Cuma yang minta tadi tujuan apa? Kalau dia fakir tak apalah. Kalau dia ambil kesempatan, dia masalah. Jadi ada 3 kategori tadi. Kena jaga betul-betul. Jangan termasuk. Allah. Syekh Abdullah Al-Mubarak ni, ulama besar, wali besar, muhaddisin, mujahidin, hebat. Zaman dia buat haji, dia mimpikan bahawasanya tahun tu dia terima haji selama tak sampai 20 orang. Tak sampai 20 orang haji terima. Oh, takut kita tuan-tuan ni. Macam tengok perangai buat. Orang baling dengan batu, dia baling dengan payung pun ada tuan, lontar. Agak dia geram no syaitan, dia baling dengan payung. Balik-balik dia perangai sama ke, tak berubah. Macam peset tuan-tuan ni. Dia kata Tok Guru tu nak pergi haji, tunggu Jumat Zain arwah dengar cerita lah. Nak pergi haji tu dia berhenti, dia semak balik, menghalusi balik. Ya, walaupun dia tunggu, dia tahu kan, nak semak betul-betul. Buat peluang kita mungkin semua hidup sekali, dia buat betul-betul. Itu maknanya. Ini buat cincai-cincai tuan-tuan ni. Habis tu. Kemudian masalah doa yang dibaca pada hari Arafah tu, bagaimana dia? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, berdoa yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, daripada ulama-ulama yang saleh, maka ialah yang terlebih afdal. Didoakan pada hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna fi qalbi nuran. Ada tuan ni. Kita minta nur nak berjalan ke hadarat Tuhan, nur. Ni nur minta ni. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Dalam hati kita nur. Pendengaran kita nuran. Wa fi basari, penglihatan kita pun nur.
Minta dalam hati kita nuran, wa fi sam'in nuran, wa fi basarin nuran, wa fi lisanin nuran. Ya. Wa yassir li amri. Allahumma lakal hamdu kama taqul. Ya wa khairan mimma naqul. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa ilaika sawabi. Allahumma inni a'udzubika min wasawisis sadr wa syatatil amr wa azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma yarju fil laili wa ma syarri ma yarju fil nahar wa min syarri ma tahubbu bihi riyah wa min syarri bawaqid dahr. Allahumma inni a'udzubika min tahawuli afiyatik wa faja'ati niqamik wa jami'i sakhatik. Allahumma hdini bil huda waghfir li bil akhirati wal ula ya khairal maqsud wa asna manzul bih wa akramul mas'ulun ma ladaihi a'tini al-ashiyah. Atini al-ashiyata afdala ma a'taita ahadan min khalqik wa hujjaja baitik ya arhamar rahimin. Allahumma ya rafi'an darajat wa munzilal barakat wa ya fatiral ardin was samawat dajjat ilaika al-aswatu bisunufil lughati yas'aluka al-hajat wa hajati ilaika alla tansani fi daril bala'i in nasiyani ahlud dunya. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirri wa alaniyati wa la yakhfa 'alaika syai'un min amri. Anal ba'isul faqir al-mustaghithu al-mustajiru al-mustajiru al-wajilu al-mushfiku al-mu'tabiru bi zambi. As'aluka mas'atal miskin wa abtahilu ilaika ibtihal al-muznib muznibiz zalil wajib, bukan dalil zalil yang hina. Wa ad'uka du'a al-khaifid darir, du'a man khada'at laka rakabat wa fadat laka ibratu wa dhalla laka jasadu raghima laka anfu. Allahumma la taj'alni bidu'aika rabbi syaqiyan wa kun bi ra'ufar rahima ya khairal mas'ulin wa akramul mu'tin. Ilahi man madahalaka nafsah fa inni laimun nafsi. Ilahi akhrasatil ma'asi lisani fa amalin wala syafi'in siwa amal. Ilahi inni a'lamu anna zunubi lam tubki li indaka jahan wala lil i'tizaran wajhan. walakinnaka akramul akramin. Ilahi in lam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmataka ahlun an tablughani. Allah wa rahmatuka wasi'at kulla syai'in wa ana syai'un. Ilahi inna zunubi wa in kanat nizaman lakinnaha yasiwarun fi jambi afwika faghfirli faghfirha li ya karim. Ilahi anta wa ana wasa awadu ata awadu ila zunubi wadu ila al-maghfirah. Ilahi in kunta la tarhamu illa ahli ta'atik fa ila man yafza'u muznibun. Allahumma ilaika kharajna wa fana'ika anjana wa iyyaka amalna wa ma indaka talabna wa li ihsanika ta'arradna wa rahmataka rajawna wa min azabik ashfaqna wa ilaika bi athqali dhunub harabna wa li baitika harami hajatna ya man yamlikul hawaij as-sa'ilin wa
wa ya'lamu dhama'ira dhaminin. Ya man laisa ma'hu rabbul yud'a, ya man laisa fawqahu khaliqun yukhsha, ya man laisa lahu wazirun yu'ta wala janibun wala hajibun yursha, ya man la yazdanu ala kasrati su'al illa judan wa karaman, wa ala kasrati hawaiji illa tafaddulan wa ihsanan, wa ala kasrati zunubi illa afwan wa karaman. Ya, itu doa. Ditahan panjang. Kemudian dia diukuf dan membaca doa Rasulullah SAW, doa Nabi Allah Khidir alaihissalam. Apa doa Nabi Khidir? Ya man la yashghuluhu sya'nun an sya'an, wa la yashghuluhu sam'un an sam', wa la tashtabihu alaihi al-aswat al-masail, wa la takhtalifu alaihi lughat, ya man la yubrimuhu ilhaqul mulahin, wa la tudjiruhu mas'alatil sa'ilin, azikna barda afika wa halawata ma'rifatik wa rahmatik. Sikit doa. Mana doa dia tu? Azikna bawa tu. Doa Nabi Khidir sallallahu alaihi wasallam. Kau kalau baca ni. Azikna barda afika. Ya Allah, rezekikanlah azik tu mana azak, mana beri zauq. Cempakkanlah zauq rasa hati kami ini, barda afik, akan kesejukan kemaafan Engkau. Minta Allah cempakkan rasa sejuk kemaafan. Bawa dapat kemaafan Tuhan ni tenang dan jiwa dia rasa sejuk, sedap. Itu dapat kemaafan. Minta Allah azik, beri rasa akan kami ya Allah, barda afika. Ya. Dan minta pula halawatan maghfiratik, minta kemanisan keampunan Allah Ta'ala dan rahmat dia. Dapat ni selamat. Kalau kita hidup tak dapat, mana keampunan Allah Ta'ala berat. Innahu mayyati rabba mujriman wali annahu jahannam. Siapa yang balik menghadap Tuhan berkubang lagi dengan dosa, maka dikumpul. Ana kita minta. Yang menarik sini apa? Cara doa Rasulullah SAW dan Nabi tak Nabi dia doa. Ya man la yashru sa'nun an sya'nin, wahai zat Tuhan yang tidak membimbangkan akan oleh segala sya'an kelakuan orang, wala yashru samun an sam'in, dan tidak makna mencelarukan banyak suara minta kan. Dia tak juta orang minta pun tak keliru kat semua tuan. Sebab apa? Semua tu makhluk dia yang jadikan. Kalau kita memuji kebesaran Tuhan yang tidak tasyabuh atas al-aswat, segala suara macam-macam tu, macam-macam lugat ada, macam-macam bahasa dia. Melayu, Arab yang keling macam-macam semua ada tu kan. Minta Dayak, Sakai pun semua pergi, minta semua bahasa, 100 bahasa pun tidak mengelirukan Tuhan. Sebab semua dia daripada dia yang jadikan semua hakikatnya kan, semua minallah. Ada minta semua dah puji besarkan Tuhan, baru minta. Itu adab. Kita doa dia yang pakai terkejar ni. Terkejar Allahumma minta tu tak. Rasulullah kau tengok. Kalau minta kadang-kadang minta sikit je. Dia membesar-besar 2-3 baris sudah dibesarkan. Wahai Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, mentadbir sekian alam, ya, kaya dari segala yang kaya, ya. Minta betul-betul dah besar kata begitu minta. Sebab apa tu? Sebab rahsia, sebab Ibn Atak sebut dalam bi faqrika. Kamu tahqiq makam fakir kamu dengan Allah, barulah yamudduka bi jinai. Tuhan bantu dengan sifat Dia yang maha kaya. Tahqiq kan memandang hina kamu, tahaqqub bizullika. Kamu tahqiq kan memandang hina bangsat kamu dengan Allah Ta'ala. Bahawa dia yamudduka bi izzih, dia akan bantu dengan sifat Dia maha mulia. Sebab kita dengan Tuhan diberlawan. Sifat yang wajib bagi Allah segala kesempurnaan, itu mustahil bagi kita. Ya. Sifat yang wajib bagi kita an-naqais, segala kekurangan. Ya, wajib bagi kita, mustahil bagi Allah. Apa yang wajib bagi kita, segala kekurangan adalah sifat kita. Segala kesempurnaan itu sifat Allah. Sebab itu kita pandang kehinaan kita, kita nampaklah kemuliaan Tuhan. Di situ Tuhan akan bantu kita. Ya. Itu cara dia. Allah. Sebab tu bila orang berzikir dia dapat lebih daripada doa. Itu dalam hadis dia. Ya. Bahawa orang berzikir dia banyak akan terbuka memandang benda-benda macam ni. Memandang tu daif dia, lemahnya dia, fakirnya dia, hinanya dia. Di dalam hadis salah satu orang yang mana tak sempat nak berdoa sebab dia zikir banyak dan berlazat memandang kebesaran Tuhan, makin rasa hina dia, atau begitu lebih banyak daripada yang berdoa ni. Ya, tu nak ceritakan apa kelebihan ahli zikir yang betul-betul zikirlah. Zikir luar dalam sekali jalan. Betul-betul dia menghadap ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala
memandang-mandang akan kehebatan dan keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Habis. Dan kemudian segianya membanyakkan minta doa barang yang dikehendaki daripada dunia dan akhirat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kan sallallahu alaihi wasallam al-fasl tasi' situ bi bayani ru'yatillahi ta'ala. Parru'yah ala wajhain. Ru'yatu jamalillah fil akhirah bila wasitatil mir'a. Ya. Wa ru'yatu sifatihi azza wa jal fid dunya biwasitatil mir'a qalb bin nazaril fuad ila aksil anwaril jamal kama qala ta'ala tabaraka ta'ala ma kazabal fuadu ma ra'a. Ini peringkat apa? Fuad. Ya. Mula-mula peringkat apa? Sadar. Kemudian al-qalbun. Atau qalbun, dia panggil fuad. Syara', lub, sir, ana, atau lapisan-lapisan hati kita. Itu sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ke-9 menyatakan ru'yah, melihat kepada Allah Ta'ala. Melihat kepada Allah ada dua macam. Pertama, melihat jamalillah, melihat akan keindahan tanpa perantaraan cermin. Ya, faham. Kedua, melihat sifat Allah Ta'ala, ya, dalam muka bumi dengan perantaraan cermin hati. Ya, dengan penglihatan mata hati dan melihat pantulan cahaya keindahan Allah Ta'ala. Ya. Lihat di akhirat bila wasitatil mir'a, dengan tidak ada wasitah, direct terus. Ya, wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang ia melihat, direct terus. Cara mana? Serah ke Tuhan. Dasar dia laisa kamisli syai'. Itu kan jaga tu. Ya, Tuhan bukan bertempat dalam syurga. Kalau tempat syurga dah sama kita pula, sama taraf duduk dalam syurga. Dia bukan dalam syurga, bukan luar, bukan dalam. Segala sifat yang layak dipakai makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik adalah mukhalafah. Tu stand kita kena jaga. Ya, bahawa Usuluddin kena kemas. Perjalanan tarekat kata faham Usuluddin kan bahaya kan. Ya. Orang kata dia sajalah. Dia semua dia mengaku dia pula kan. Kacau je. Kamu jadi ittihad lah, jadi bersatu dengan makhluk dengan Tuhan pula, jadi hululiyah, ittihadiyah, kufur ni kan. Ya, kita kena jaga tu. Kalam-kalam tengok sesuai dengan keadaan dia bercakap, ya, dalam kedudukan dia. Asinta ada perantaraan bila wasitatil mirah. Adapun di dunia, dia berpantangan. Kita memandang akan Tuhan dengan ada perantaraan, itulah mir'atil qalb, itu cermin hati. Sebab makhluk semua dipanggil cermin. Ya, sebab itu Rasulullah SAW kata ra'aitullah fi suratin. Ya, aku melihat akan Allah Ta'ala pada rupa seorang pemuda. Ya, fi suratil syabab, seorang pemuda. Macam mana tu? Jaga tu. Allah Ta'ala tengok, maknanya apa? Allah Ta'ala pada rupa seorang pemuda. Bukan makna apa? Bukan makna pemuda tu Allah, bukan. Tempat tajalli. Dia pandang, dia pam hati kita karena ke Tuhan. Dia syuhud dan musyahadah ke hadirat Tuhan. Itu maksudnya. Ya, dan dia kata pemuda pula Tuhan kan syirik pula kan. Dia kena faham tu ya. Pantulan dia tu. Tengok dia urai bawah ni. Maka zabal fuad mar'ah. Sebab bila sampai makam fuad, apa dilihat tepat. Dia tak ada bohong. Hati tidak mendustakan apa yang dilihat atau asal makna dia. Ya. Bagaimana Nabi melihat pada malam Isra' wal Mi'raj.
Kama qala afdhalus salati wassalam, al-mu'minu mir'atul mu'min. Apa makna dia? Wal muradu minal mu'min al-awwal ila qalbul abdil mu'min. Ya, di mana adalah hati mukmin. Asani yang kedua tu, mukmin kedua ila wallahu taala. Jauh lagi tak tafsir. Ya. Jadi paman ra'a sifatih fid dunya yara zatahu fil akhirah bila kaifin. Wa zalika ad-da'wat allati sadarat minal awliya fi ru'yati kaza ka qaulihi la Umar ra'a qalbi rabbi binuri rabbi wa qaulihi Ali, ya Sayyidina Ali karamallahu wajha, lam a'bud rabban lam arahu, masyaallah. Wa zalika kulluhu musyahadatus sifat kama anna man ra'a syu'a al-syams min mishkah, ya, wa nahwiha sahalahu an yakun ra'aitu syams ala sabili tawassu. Tidur dalam rumah, ya, matahari terbit, masuk cahaya matahari. Kau nampak matahari? Dah nampak dah. Tu matahari. Mana matahari? Cahaya matahari sana. Faham? Ya. Matahari sinar masuk, matahari dah terbit, dah nampak dah. Dah nampak dah, dia kata. Nampak apa? Yang nampak cahaya matahari masuk. Tapi dia kata dah nampak, padahal matahari kat sana. Ya, tu faham. Tu maksud dia. Ya, wasitah dia. Cermin yang dipandang, ya. Sebab makhluk semua ni panggil cermin untuk memandang hadrat Allah Ta'ala. Kalau kita pandang pada makhluk tak nampak, dalam tak buka, itu ada masalah. Tak ada masalah, ya. Juga terhijab, tuan, ya. Dia mesti buka dulu sekali. Tiap-tiap kali kita buka mata luar, mata dalam kena buka, ya. Mata luar memandang makhluk, mata dalam memandang Khalik. Mata luar memandang dengan cara dia, dengan bertempat, ya, dengan sifat yang baru. Maka mata dalam memandang dengan mana syuhud, musyahadah akan Allah SWT yang bila kaifin walan hisarah. Tak ada satu kaifiat yang sama dengan dia, ya, itu musyahadah. Musyahadah, syuhud yang kalau tak dapat, kita mati, jawab dia rugi serugi-rugilah. Paling rugi manusia dia tak jejak makam musyahadah. Yang disebut dalam hadis sahih Bukhari Muslim, anta'budallaha ka'annaka tarah. Itu. Ya, maka muraqabah bawah tu. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau tak boleh duduk fa innahu yarak, kamu kena sedar bahawa kamu sentiasa dilihat pandang oleh Allah Taala. Perasaan zauq hati itu kena ada sentiasa. Ya. Pada kalam Aulia dia kata in turid waslana fasyartuka wa mautuka syartun. In turid waslana, kalau kamu nak usul kepada kami, sampai kepada Ta'ala, maka pamautuka syartun, mati engkau itu syarat dia. Ya. Lagi engkau tak mati, engkau tak sampai Tuhan. Dua makna, mati hissi, mati jasad, kita lihat di sana, itu jelas. Ya, dalam ayat tadi kan, wujuhun yauma idzin nadira ila rabbiha nazira. Ada mati yang dikehendaki sini ialah mati maknawi. Iaitu matikan akan nafsu kita, bahawa kita akan dapat jalan kebenaran. Matikan pandangan luaran kita, hidupkan pandangan dalam, bahawa dia akan dapat syuhud akan Allah Ta'ala. Sebab dia kata, man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Man arafallah, siapa benar-benar kenal Allah Ta'ala, syuhud dia akan Allah, musyahadah dia kata, pada tiap-tiap satu dia tengok. Dia kata dia tengok pokok nampak Allah, dia tengok langit nampak Allah, dia tengok semua nampak Allah. Nampak apa tu? Tengok pertama dengan mata luar, nampak dengan mata dalam. Tengok pertama dengan mata luar dengan kafiat makhluk. Tengok mata dalam dengan kafiat, ya, tidak ada kafiat makhluk. Ya, bila kaifin walan hisara, itu dia panggil zauqi, rasa. Dia tengok, dia pandang, tengok terpandang. Ya. Macam seorang tu, sebab apa dia boleh terpandang? Sebab lampau cinta atau lampau takut, dua itu je. Jamal wa jalal dia terjadi. Seorang tu dah meninggal 10 tahun dah. Dia dalu kat rumah kawan tu, Allah, ternampak-nampak pakcik ni, ya, buat dia baik now.
Ataupun nampak-nampak orang tua ni. Sebab apa? Dia garang noh. Kalau lalu kat sini memang cabut lagi kan. Jadi dua sifat tu mempengaruhi dia. Orang tu dah tak ada kat situ, tapi ternampak-nampak terasa. Ya, itu dengan makhluk. Ini bukan dengan makhluk, dengan Allah Ta'ala. Rasa dia dengan Tuhan tu. Rasa dia boleh kita hidupkan sampai kita perasanan kita dengan makhluk tu hilang. Perasaan dengan makhluk tu dah hilang, pandang macam tak pandang. Ketika itu Tuhan akan tajallikan. Dia akan tajallikan. Bukan sikit-sikit sifat dia, af'al dia dan semua. Itu perlu rasaan. Nak asak mana? Suluk dah masuk. Tu cerita dia. Ya, dia masuk suluk tempat asak. Kan? Nak agak kat rumah, kau zikir 3,000, lepas tu tengok cerita filem dah habis kan. Ya, cerita Korea dia tengok habis tu. Kau tarik 5,000, faham? Tengok cerita Melayu macam dah habis padam. Nur dia dah padam. Ini kau duduk penggap, masuk buat ICU. Tembak betul, mata tak tengok maksiat, telinga tak tengok maksiat, asal yang cepatlah dia tajam. Kan? Ya. Basaran iman, mana tajamkan akan pandangan iman kamu tadi supaya dia sampai bercecah makrifat yang sebenar dengan Ta'ala, sampai terkeluar lidah dia, ya. La mawjud illallah, tiada wujud yang sebenar melainkan wujud dia. Sebab apa? Wujud lain semua wujud yang muqayyad. Wujud dia kendaki sini ada wujud apa? Wujud yang mutlak, wujud yang tidak berkait dengan sesiapa. Ya, itulah Allah Ta'ala yang maha agung. Jadi hati seorang mukmin adalah cermin daripada Allah Ta'ala. Ya, hati seorang mukmin itu cermin daripada Ta'ala yang bersifat al-mu'min. Yang dimaksudkan dengan al-mu'min ay qalbul mu'min, itu maksudnya. Hati hamba Allah Ta'ala yang beriman tadi. Sedangkan mukmin yang kedua ialah dimasukkan ialah zat, nama Tuhan kan al-mu'min. Zat Ta'ala yang bersifat dengan mukmin. Jadi maknanya hati orang mukmin ni, cermin ni, hati kita ni mir'ah, cermin bagi Allah Subhanahu Taala. Ya, untuk memandang cermin hati kita ni, cermin dia. Mana kalau hati kita tak lap dia bersihkan, hati dia gelap, hati dia banyak abu, banyak lapisan menutup hijab, jawab dia tak nampak. Tapi bila dia cuci balik hati dalam tu, cermin dia memancar kan. Walaupun cermin tu kecil, dia boleh talap seluruh alam, dia boleh tangkap. Di arah sana tu pun tangkap, masuk di mana tangkap sana. Sebab apa? Cermin tu bersih. Dia boleh pergi alamil malakut, alamil jabarut, alamil lahut sampai tajalli. Walaupun jasad dia di sini. Ya. Kau lagi perjalanan tuan-tuan nanya. Minta alam malam-malam bang, minta. Ya. Allahumma ja'alni min ahli tajarrudi anil aqwan. Minta doa. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, ya Allah maj'alni, kalau ramai Allahumma ja'alna. Jadikan kami ahli tajarrud. Orang yang mana hati dia kosong daripada memandang makhluk, tajarrud, bersunyi dia dengan Tuhan. Ya. Kemudian minta wajzib qulubana, sentaplah ya Allah daripada hati kami. Anin nazar wa sukun ilaiha. Daripada memandang-mandang makhluk minta Tuhan sentap supaya alih pandang pada Tuhan. Wasukun, dan diam, terbelit, terikat dengan makhluk, minta Tuhan buka. Sampai bila tu? Hatta yang kasyifalana al-nuarul muraqabah wal musyahadah, sehingga terpancarnya nur muraqabah dan musyahadah. Tamam situ. Ya. Sampai situ tamamlah. Berlazat dia di mana? Ke hadrat Tuhan, di muraqabah dan musyahadah ke hadrat Tuhan. Tunggu lepas tu, ya, dia dapatlah berbagai limpahan-limpahan. Sebab apa? Dua taraf tu Tuhan dah kasih, tuan-tuan. Ya, dua taraf tu di hati sentiasa mengingati Allah, syauq dengan Tuhan, Tuhan dah kasih dia. Bila kasih apa dia? Hadiah dia dapat. Siapa nak dapat hadiah Allah Ta'ala, buat ibadat sampai Tuhan kasih. Fa iza ahbabtu, jadi itu hadiah dia. La yazalu 'abdu yataqarrabu ilaihi bin nawafil hatta uhibbah. Fa iza ahbabtu kuntu samahu. Itu hadiah dia. Kuntu samahu allazi yasma'u bihi. Sampai akhir hadis. Ya, sentiasa hamba ku menjaga amal yang wajib dan sentiasa dia menjaga amal sunat. Ya, amalan-amalan yang ada sanad sampai ke Rasulullah itu melalui amalan nawafil, setengah maksud dia. Dia jaga, kemudian sehingga aku kasih ini. Bila dapat limpahan dekat Tuhan kasih kat dia je habis. Maka akulah pendengarnya, akulah penglihatnya. Dia mendengar dengan aku,
Dia melihat dengan aku, dia berjalan dengan aku. Ini apa? Isyarat kepada maqamil fana. Makam fana dia masuk aja, bermakna dia sudah sampai ya martabat gulungan wasilina ilallah. Semua peringkat-peringkat banyak lagi dalam tu. Sampai dah tu. Ya, lenyap pandangan. Itu punya lazat yang ada di situ. Dia pandang orang tak nampak orang boleh. Ya. Dia tengok duit tak nampak duit. Kita tak ada duit pun nampak duit. Dia tengok duit lagi habis. Kan? Orang suruh tarik, dia akan tarik, dia gesek. Dia dekat-dekat rupa kan. Macam ni tarik, macam ni gesek. Dia asyik gesek, dia sampai haus tangan kira duit. Makin tebal hijab. Ya, ada satu orang wali tuan-tuan ni. Mursyid tarikat Naqsyabandiyah. Dia duit dia tak pegang tuan. Ya, duit tu. Syekh Muhammad Indin dia tak pegang duit. Orang salam bagi duit suruh bagi kat khalifah dia, bagi kat hadam. Dia tak nak pegang. Dahsyat ni. Oh, kita tak dapat saya pegang pun jadilah kan. Dia tak pegang tak nak tuan. Kita mengelupu. Nampak duit wah. Lega rasa kan. Senyum nampak, kocik tebal. Jadi iman dia tambah dengan kocik tuan. Para aulia tadi. Ada tak ada dia bukan bersedap dengan makhluk. Dia dah blok hati dia, jangan bersedap dengan makhluk, bersedap dengan dia je. Bersedap dengan Khalik, bukan dengan Khalik. Bukan dengan makhluk dah. Dengan Tuhan dia bersedap. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatanamu. Dengan aku naklah kamu seronok. Dan dengan zikrullah kamu merasa lazat. Zikir sampai rasa lazat dengan Tuhan. Itu setengah daripada kurniaan pembuka. Zikir lagi sedap dia rasa. Tunggu pembukaan Tuhan nak bagi. Allah karim. Jadi manusia itu mampu melihat sifat-sifat Allah pada segala sesuatu yang ada dan terjadi di muka bumi. Semua tengok sifat. Apa makna sifat? Mazhar sifat dia. Bukan sifat Tuhan bercerai, bukan. Namun dia nampak sifat tak takluk sifat. Mana pancaran dia tu. Ya, kesan. Macam tadi lah tengok matahari. Itu bukan matahari. Maksud dia pancaran dia tu. Itu dia kata nur tadi dalam kitab tadi kan tak. Tak ada nur hati kita, nur tangan kita semua ada nur. Maka kita berjalan pun dengan nur. Kan? Al-anwar mata yarqulu wal asrar kata Ibn Athaillah As-Sakandari. Anwar jam'u nurin. Mana segala nur itu merupakan mataya, jam'u matiyah. Mana segala kenderaan. Orang nak berjalan rohani dengan nur, bukan berjalan dengan jasad. Kenderaan jasad ni benda ajsam, benda jisim kasar. Nurani. Unsur kita pun hakikat kita benda nurani, kan? Rohani kita itu. Berarti dia pasti akan melihat zat Ta'ala di dalam akhir, itu alam lahut. Ya, dia pergi daripada alam kita, alam mulki, dia pergi alamil malakut, alamil jabarut, dia masuk alamil lahut. Di situ dia akan tajalli kan. Ya. Tuhan tajallikan dengan apa? Kalau dalam hikam lama dia kata binurin, ya, nur bila launin. Sampai tahap tu. Di situ tempat tajalli. Ya. Rasa tajalli, itu kena rasa sendiri. Siapa rasa, dia rasa dalam pembukaan kan. Dia buka dia pum, ketika itu habis. Lenyap segala makhluk kan. Ketika itu dia dengan Tuhan dia. Yang tidak ada, yang laisa kamisli syai'. Jaga tu. Itu kena jaga tepat, jaga betul-betul. Tuhan tak berserupa, dia tidak berpihak, dia tidak serupa dengan makhluk. Ya. Jangan terbabak kat situ kan. Padahal menyelam nur alam-alam ni tuan-tuan, dia kena ada mursyid. Itu penting. Ya. Tidak ke mana alam dia pergi kan. Dia mengayau tempat lain belakang. Tanpa perantaran, ya. Dia kata hal inilah yang selalu diinginkan oleh para waliullah. Seperti halnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, apa dia kata? Sayyidina Umar kata, ra'a qalbi, ya, rabbi binuri rabbi. Hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya dari Tuhanku tu. Dengan nurullah terjempakan. Lepas tu kalau korang suruh Naqsyabandiyah peringkat awal, ibtidak dia tu memang pancaran nur dia dapat. Tum dia nampak pancaran nur. Belum sampai lagi tu, jauh lagi tuan. Dia kata nampak bayangan-bayangan tu. Baru dia speed lagi lah. Ya, sampai dia karam dalam nur, tak ada buka kan. Ya. Nak cerita nur pun tak tengok. Nur tengok Nur Kumalasari. Kena zikir tuan, banyak kena zikrullah.
Seperti halnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya dari Tuhanku. Ya. Sayyidina Ali pula berkata, aku tidak beribadat kepada Tuhanku yang tidak aku lihat. Aku tak ibadat kepada Tuhan yang aku tak lihat. Lihat dengan mana ni? Jaga ni. Lihat yang ni maksudnya lihat bil basariyah. Bukan lihat bil basari. Abu Bakar kata, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Ma ra'aitu syai'an. Ra'a pertama, ra'a basar. Ra'a yang kedua, ra'a basariyah. Ya, tidak aku lihat sekalian makhluk ini. Lihat mana? Lihat mata kepala. Melainkan aku lihat, ya, aku dah lihat Tuhanku lebih dahulu. Lihat di mana? Lihat dalam syuhud musyahadah. Itu maksud dia. Yang tidak pakai yang kedua pun pakai abasar ke? Sudah lagi je. Dah Tuhan bertempat belakang. Kan? Jadi kutubah Melaka bagus jadi kan. Jaga puak-puak mujassimah macam-macam. Tuhan duduk atas aras lah sana. Sedangkan aras tu benda baru. Kata Syekh Nuruddin, kalau sekiranya duduk atas aras, sebelum ada aras, di mana duduknya gitu. Wah, mau nak jawab. Kan? Aras benda baru. Kau benda kadim. Ya. Apa makna baru? Ma sabaqahul adam wa lahikahul adam. Benda yang mendahulukan dia oleh ketiadaan dan dia akan bertemu ketiadaan. Mana aras asalnya apa? Ketiadaan dia tak ada. Ya, segala aras, kursi, semua makhluk. Ya, sebelum dia ada, duduk kat mana? Kalau kamu kata duduk kat aras. Sebab kena makna istiwa, itu dengan makna isti'la. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istiwa itu makna isti'la, maknanya menguasai. Istiwa itu maknanya banyak makna bahasa Arab. Jadi maknanya adalah menguasai sampai ke atas. Semua dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan dia duduk di atas. Baru kena pada dua ayat lain pula. Secara umum laisa kamitsli syai'. Itu dasar kita. Tuhan tak serupa makhluk. Kalau serupa makhluk, maka kita jadi makhluk pula. Kita pula menjadi Tuhan pula. Kan? Tuhan tak serupa makhluk. Dia cara dia, kita cara kita. Allah Ta'ala hakikat dia apa? Zat yang wajib al-wujud. Adapun kita mungkinan wujud. Benda yang hakikat lain mana boleh sama kan? Mana tunjukkan kehebatan iman para sahabat. Ya, sentiasa hati dia memandang Allah Ta'ala. Mana sentiasa musyahadah ke Tuhan. Itu maksud ini. Ya. Yang dimaksudkan dengan melihat tadi adalah menyaksikan penyaksian sifat-sifat Allah Ta'ala, mana takluk sifat dari segala sesuatu yang ada terjadi di muka bumi ini. Ya, dia pandang segala benda ni, hati dia terus sekarang kepada Ta'ala. Sebab tidak ada satu benda yang terlepas daripada kudrat dan iradat Tuhan. Contohnya, al-qudrat wal iradah muta'alliqatani bi jami'il mungkin. Kudrat dan iradat dia muta'alliqat. Dia bertakluk, mana berperanan, iaitu kudrat, takluk dia apa? Al-isa, at-ta'sir. Adapun iradat, takluk dia apa? At-takhsis, menentu. Semua benda ni dalam penentuan dia pandang. Kelezatan tu bila dapat pandang lagi terang, bila batin hati dia lagi bersih. Ya, rajin kita lap kita punya cermin hati dengan zikrullah, taubat banyak, zikir banyak, insya-Allah terang lagi kan. Ya, bila dia lazat terang memandang tu, nikmat memandang tu akan menghapuskan pandangan lain. Banyak. Mau dia berlazat dengan Tuhan. Sebab tidak sah sifat mazmumah dia boleh buang lagi dia tidak berlazat dengan Allah Ta'ala. Itu jawapan dia. Selagi dia tidak ada talazus berlazat dengan Tuhan, sifat mazmumah, riya, takabur, ego takkan hilang, bohong. Sebab hati dia masih iltifat berpaling. Mata waqa'al iltifat faqad naqasalhu. Bila berlaku hati kita berpaling pada Tuhan dia, maka kasih kamu dengan Tuhan dah kurang. Sebab tu sunyak zikir. Ya. Berhati bila kata dia dapat maknanya apa? Kelazatan dengan Ta'ala, musyahadah, muraqabah ke Tuhan, dia lazat, dia takkan berpaling tempat lain. Ya, takkan berpaling. Sekarang penambat dia nak kasih dengan Tuhan nak tambat, dia belum dapat lagi. Itu dia mengayau. Orang ambil sedap sana sikit, dia seronok dengan sana sikit. Ya, seronok dengan dunia, seronok pangkat, seronok jawatan, seronok dengan makhluk. Akhirnya dengan keseronokan tu, dah tinggal 5%, 10% ni. Itu nak bagi kat Tuhan. Oh, apa nak jadi? Nak naik makam tinggi. Makam apa pun kan? Makan perenuh tak sampai. Makan perenuh pun tak sampai. Tuhan kau bagi 10%, 5%. Ya, sebab sifat kasih, sifat apa? Cinta. Itu semua sifat mahal kan tu. Kita nak beri kat siapa tu? Kau beri ke makhluk habis kan. Kena beri kat dia.
Ya, kena beri kat dia, baru dia balas. Ya, dia menyambut kasih sayang dia, masya-Allah. Apa dia bagi tadi? Tajalliyat. Ya, kuntu samahu, tu tajalli tu. Akulah pendengar dia. Tam dia tampak terbuka. Dia berasa sedap berjalan dengan dia, semua dengan dia, tuan. Ya. Allah. Ini dia orang cari, tuan-tuan. Sebelum apa? Padam. Sebelum padam, dah padam tak ada apalah. Dan selawat azimiyah pun kita tengok. Qabla al-akhirati ya azim. Qabla al-akhirah, sebelum mati. Dah hati sana tak lagi. Tutup buku lah. Tempat sini atas dunia kita nak pray, nak riadah, mujahadah, nak gembat apa semua. Sini nak cuci. Ya, besok dia padam je habis lah. Menyesal tak ada guna lagi dah. Ya. Sebab tu tak dapat ni rugi besar. Madzal ladzi wajada man faqada. Kata Ibn Atta, apa yang kamu dapat kehasilan sepanjang kamu hidup? Ya. Madzal ladzi wajada man faqada. Man faqada ay faqada syuhuda. Kita dapat musyahadah ke Tuhan. Habis. Sebaliknya wa man ladzi faqada man wajada. Wa man ladzi faqada apa ada syuhuda. Dia dapat akan makam ni musyahadah ke Tuhan. Dia dapat. Oh, itu nikmat paling besar. Orang yang paling berjaya dalam hidup bila boleh terus masuk dalam makamil musyahadah yang disyaratkan dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Allah. Yang dimaksudkan dengan melihat tadi ialah menyaksikan sifat-sifat Allah Ta'ala dari segala sesuatu yang ada dan terjadi di muka bumi ini. Ya, semua dia berangkai dengan Tuhan. Sebab kita dengan Tuhan ini tidak berhubung, tapi tak bercerai. Kita tak boleh berhubung. Kalau berhubung, tak boleh sebab hakikat lain-lain. Allah Ta'ala wajib wujud, kita mungkin wujud. Dia tak boleh itihad. Tapi tak boleh bercerai. Tak hubung cerai ni. Udah tak cerai, tak bercerai, mana kita dalam tambatan kuasa Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Bukan bercerai, tak bercerai. Satu kan? Satu habis. Pulul. Itihad. Kufur dia bertiga itu. Ya, tak bercerai mana kita sentiasa dalam tambatan kuasa Tuhan. Tak boleh bergerak, tak boleh diam, tak boleh bersama dengan dia. Ya. Dia yang menentukan, dia yang mengadakan, dia mengolah segala-galanya. Allahu yudabbiru samawati wal ardh. Tuhan yang mentadbir. Nak rasakan pentadbiran tu, zauq dengan pentadbiran Tuhan, nampak kan? Benda tu benda rasa, tuan-tuan. Kenikmatan rasa tak boleh dibayangkan, tuan. Sebab lisan dan tulisan dia tidak boleh mewakili zauq. Dia nak cerita zauq ni, dia karam 1000 muka surat tadi, tak sampai. Dia nak cerita zauq ni, dia bersyarah lah. Ya, berjam-jam, 3 hari tak berhenti. Zak wa man lam yazuk lam yadri. Siapa rasa, dia rasa. Siapa tak rasa, dia tak cerita. Ya, maka macam mana nak rasa? Kena buang rasa khalqiyah. Rasa makhluk kena buang. Itu dia kata mati ke tadi. Mati, buang, sampalah makna itu. Istilah dia. Ya. Siapa nakkan turid uslana, maka pamautuka syartun. Matikan dia. Itu makna buang. Buang-buang boleh sifat. Rasulullah SAW nak mi'raj sampai hadrat Allah Ta'ala, apa dia buang? Buang operation dan operation belah. Setara Rasulullah SAW tu buang hebat. Ya, kena belah, buang. Itu semua isyarat. Buang dah bersih itu, barulah dibekalkan. Baru dia boleh jalan. Dia jalan pula tak seorang, kan ada pimpin. Itu isyarat pada Murabbi. Ya, sampai tu peringkat, barulah dibuka. Ya, situ pula ada menunjukkan bahawa kemungkinan boleh berlaku yang salik dia akan mencapai satu darjat tinggi daripada Murabbi dia. Ya, Rasulullah SAW masuk alam nur, Jibril tak masuk. Jibril kata aku masuk, aku terbakau. Kalau aku masuk ni, aku terbakau. Rasulullah pergi sup naik. Itu menandakan situ nampak kemuliaan Rasulullah SAW yang maha hebat dan sehingga dia tajalli dengan Allah di atas. Bukan Tuhan di atas. Tajalli itu di atas, bukan Tuhan di atas. Kena faham tu. Ya. Kita duduk atas surau. Adakah semesti yang kita tengok dalam surau? Luar. Nampak kedai. Kedai itu bukan dalam surau. Kita dalam surau. Tapi manzur, benda yang dilihat bukan dalam surau. Maknanya Rasulullah di atas. Sesuai tempat nak buka ni tinggi, dinaikkan ke atas. Adapun benda yang dilihat, zat yang maksudnya bukan di atas. Ya. Macam tu maksudnya. Kita duduk dalam surau, tak semesti yang kita lihat dalam surau. Luar surau, atas surau, kita boleh tengok kan. Itu maksudnya. Allah Ta'ala tidak diliputi oleh makan, oleh zaman, tempat, jarak, masa. Itu semua pakaian makhluk. Semua pakaian makhluk. Jarak jauh, dekat, atas, bawah, kiri, kanan, kecil, besar. Itu semua pakaian makhluk. Ya, muhalun ala Allah. Itu mustahil Allah Ta'ala.
Taala dengan sifat dia maha sempurna dan sifat kamalat yang maha dahsyat. Allah. Seperti halnya seorang yang melihat sinar matahari dari miskat, lubang yang tidak tembus, ya, maka ia boleh saja mengatakan aku melihat matahari berdasarkan pandangan yang tidak sempit tadi. Dia nampak lubang cahaya di dalam rumah. Dia kata, orang tanya, matahari dah terbit ke? Dah, kata. Dah nampak? Dah, kata. Padahal dia tengok cahaya. Matahari empat lain. Dan itu faham tu. Maksud dia melihat tadi, asar, kesan. Kesan matahari apa? Nur, cahaya dia. Jadi kita semua ni dipanggil apa? Kesan, asar. Tuhan dipanggil muasir, yang memberi kesan. Sebab tu istilah sufi, semua makhluk dia dipanggil Nurullah. Bukan Allah, Nurullah. Cahaya Allah Ta'ala dengan nisbah bila kita terbuka. Sebab dia menyuluh. Cahaya menyuluh kan? Kita pandang makhluk dengan pandangan makrifat, dia akan dikatakan Nurullah. Ya, sentiasa dia pandang akan kebesaran, keberadaan Allah Ta'ala yang sangat hebat. Itu nikmat paling besar. Minta doa Allah Ta'ala, mudah-mudahan terbuka. Itu sajalah. Karena waqad mathalallahu ta'ala nurahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa inna khairal Subhanallah.